Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat menonton InsyaAllah. kepada semua yang berada di luar sana. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bersama dengan Ustaz Arif Manap. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Ustaz, sihat Alhamdulillah. Sebab dah lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat je ya? Alhamdulillah. Cik Mazuki sehat? Alhamdulillah. Sebab dah lama jemaah rindu dengan Ustaz ni. Ni dapat tengok wajah Ustaz, mesti dia orang happy sangat. Allah. Allah Akbar. Okey Ustaz, malam ni saya serahkan teruslah ataupun kali ni saya serahkan terus kepada Ustaz untuk menyambung kuliah kita secara online. Tak boleh tak datang kat sini, PKP kan kita buat online. Silakan Ustaz. Baik, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Cik Mazuki selaku pengurusi surau Pak Selangor. Juga tak lupa yang saya muliakan tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin, sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah sudah lama kita tak bersama kuliah bersama, dan Alhamdulillah pada hari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, solat Jumaat telah disyiarkan oleh Allah SWT, dan ia adalah antara beberapa kelebihannya yang dikurniakan khusus pada umat Nabi Muhammad SAW supaya mereka mendapat kemuliaan hari Jumaat tersebut. So itu berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kita adalah umat yang terakhir. Kita adalah umat yang terakhir yang lahir ke dunia, dan umat yang terdahulu, yakni menikmati kelebihan, ganjaran dan masuk syurga pada hari kiamat, walaupun mereka, yakni umat terdahulu, diberikan kitab ini syariat samawi sebelum kita. Hari Jumaat ialah hari yang telah dipadukan atas mereka ini untuk mendampingkan diri kepada Allah. Tetapi mereka telah mempertikaikannya. Lalu Allah memberi petunjuk kepada kita, sedangkan mereka menerima hari-hari berikutnya, iaitu Yahudi pada hari Sabtu dan Nasrani pula pada hari-hari Ahad. Suatu suka saya ceritakan bahawa di sini satu buku yang menceritakan tentang berkenaan dengan kelebihan malam dan hari Jumaat serta amalannya. Buku ini menceritakan, saya bacakan sedikit. Dia menceritakan pada kita bahawa pada hari Jumaat Allah SWT meletakkan kelebihan yang tidak terhingga. Pada hari Jumaat terciptanya ini Nabi Adam AS di bumi ini, dan pada hari Jumaat juga beliau wafat. Pada hari Jumaat juga akan terjadinya kiamat, serta ada masa pada hari itu yang paling mustajab jika kita semua berdoa pada Allah SWT. Hari Jumaat besar di sisi Allah SWT, bahkan lebih besar dari hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Allah SWT menjadikan hari Jumaat hari yang paling istimewa untuk umat Muhammad SAW. Dan Nabi Musa AS serta pengikutnya memiliki hari yang utama, iaitu hari Sabtu. Nabi Isa AS pada hari Ahad, Nabi Ibrahim AS pada hari Isnin, Nabi Zakaria AS pada hari Selasa, Nabi Yahya AS pada hari Rabu, Nabi Adam AS pada hari Khamis, dan Nabi Muhammad SAW beserta umatnya pada hari Jumaat. Hebatnya Allah SWT mengurniakan hari Jumaat itu kepada siapa? Pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi hari Jumaat ni sebab tu para alim ulama setiap malam Khamis, malam Jumaat, mereka ini tidurnya sedikit dan menghidupkan malam-malam tu sehinggalah paginya hari subuh Jumaat berjemaah ke masjid atau surau. Yang dahululah kita alhamdulillah malam tu kita bangun sudah 4 pagi 3 pagi contohnya, kita bangun nak menyebut malam Jumaat dan keesokan hari Jumaatnya. Sebab apa? Nabi SAW dah beritahu dah, kemuliaan hari Jumaat dikurniakan kepada umatku. Ini siapa umatku? Ini umat Nabi Muhammad SAW, kita semua. So tu tengok lagi dalam bab ini, hebatnya hari Jumaat ni. Kalau kita baca dalam bab syurga, Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi SAW, pada hari Jumaat di syurga Allah Ta'ala kumpulkan semua ahli syurga. Dan pada hari Jumaat di syurga tu adalah hari untuk ahli syurga membeli belah dan duduk bersama-sama bercerita. Dan saya pernah ceritakan dahulu di surau kita itu hari.
berkenaan dengan apa itu, berkenaan hari Jumaat di syurga. Banyak kelebihan dia. Cuma kita ini, kelebihan kita pada hari Jumaat, orang selalu malam Jumaat dia akan baca Yasin, tak ada masalah. Baca Yasin tak ada masalah, boleh teruskanlah. Pada esok kan harinya kita kena bacalah, banyakkan sikit. Contohnya sebelum Jumaat kita kena baca surah Al-Kahfi. Lepas tu kita bacalah Al-Mulk. Lepas tu kita tambahlah dengan surah-surah ni, kalau boleh amalan persendirian kita boleh, ataupun baca di masjid pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling hebat surah Al-Kahfi. Ini di antaranya saya pernah cerita Al-Kahfi, ayat pendinding daripada kejahatan ataupun maksudkan hari Jumaat ni, ataupun gunakan kehebatan surah Al-Kahfi baca pada hari Jumaat, maka ramai orang katakan nampak. Betul-betul orang tak akan nampak kelebihan-kelebihan. Dahulu saya pernah cerita kelebihan surah Al-Mulk. Saya dah pernah cerita kelebihan surah Al-Waqiah. Saya pernah ceritakan tentang surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Saya pernah cerita tentang surah Al-Baqarah dan kehebatan surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Hebat sebab apa? Baru 5 surah saya pernah ceritakan dahulu, menunjukkan kehebatan Allah SWT, sayangnya pada kita. Sebab apa Allah Ta'ala sayang pada kita? Dengan baca Al-Quran 5 surah ini saja, Allah Ta'ala dah membentengi kita, menyelamatkan kita daripada azab kubur, membentengi kita daripada azab api neraka, mengurangkan kita daripada azab azab alam barzah, kurangnya soalan. Allah Ta'ala meluaskan kubur kita dengan bacaan As-Sajadah di antaranya. Kita kena perbanyakkan hari Jumaat ni banyakkan baca Al-Quran. Contohnya kalau orang nak dapat kesempurnaan satu hari Jumaat, contohnya kalau lepas ni insya-Allah kalau dapatlah datang ke solat Jumaat masjid ataupun surau yang dibenarkan Jumaat oleh fatwa Mufti Negeri Johor, maka datanglah awal. Datang awal, yang pertama rebutlah saf pertama. Sebab tu kata Nabi SAW, masjid ni akan tuntut hak di akhirat dengan 3 perkara. Pertama, sampai masjid niat iktikaf. Yang kedua, rebutlah saf pertama. Yang ketiga, datang ke masjid, solat tahiyatul masjid. 3 perkara ni akan dituntut oleh masjid di akhirat kelak. Tapi orang kita sampai masjid, dia akan datang dekat orang nak sembahyang. Ada yang datang bila datang pula khutbah kedua. Ada yang kata lambat lagi, khutbah start 1.30, kita datang 1.45. Dia kata sembahyang pukul 1.10, pukul 1.50. Ada pula macam tu. Dia tak dapat kesempurnaan solat, kesempurnaan satu hari Jumaat. Bahkan datang awal. Tak apa, datang awal berdimam tak ada masalah. Datang awal, gunalah masa yang ada dalam masjid. Baca Quran. Hari Jumaat tu, niat iktikaf, tahiyatul masjid, sudut saf pertama. Dan buatlah perkara sehinggalah masuk azan hari Jumaat. Ini orang tak nampak. Jangan kata orang biasa, kadang ustaz pun datang lambat juga. Minta maaf cakap. Bukan sebab kamu ustaz, sebab kamu tak, ustaz pun tak nampak kelebihan. Susah juga. Saya tak kata siapa, saya kata diri saya lah. Kalau kita kata kita baik kan orang marah. Jadi tak nampak kelebihan tu rosak. Datang tak apalah lambat lagi. Bila sampai sekarang ni kena pula waktu Covid ni, datang solat Jumaat dahulu 1/3 masjid. Dia pun datang pukul 1, datanglah 1.30 contoh. Sampai dah penuh, dia pun balik. Senyum pula balik. Pada orang pergi solat Jumaat, balik tu malu. Tak dapat solat Jumaat, dia senyum. Kan susah juga tu. Senyum. Kenapa abang tak pergi solat Jumaat? Dah penuh dah. Bang, dah sebulan tak sembahyang. Rupanya abang tengok cerita Korea pula dah. Awal buat cerita. Tengok pukul 12 sambung 1, sambung pula 1.30 cerita Indon habis. Ini dia tak nampak kelebihan solat, kelebihan Jumaat satu hari, hikmah atau satu hari kesempurnaan hari Jumaat tak nampak. Sebab tu dia bukan jatuh pada individu yang ada agama, yang ada ilmu agama ke tak ada ke, semua sekali termasuklah orang yang ada ilmu agama. Kalau dia nampak kelebihan ini, dia akan jadi orang yang baik. Sebab tu Allah Taala beritahu dalam dalil pensyariatan hari Jumaat yang sebagaimana Allah Taala firman dalam surah Al-Jumuah ayat 9, kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa maksudnya?
Maksudnya wahai orang yang beriman. Tuan-tuan tengok Allah Taala guna perkataan wahai orang yang beriman. Wahai orang beriman ni, kata ulama, ayat ni lembut. Allah Taala menyeru orang beriman. Lembut. Ibarat kalau Nabi SAW waktu tu Nabi baca ya ayyuhallazina amanu. Datang orang beriman ni, sahabat-sahabat datang nak dengar berita apa hari ni yang Allah Taala nak beritahu. Cerita apa yang Nabi SAW dapat berita daripada malaikat. Nak dengar ya ayyuhallazina amanu. Panggilan sangat sangat lembut. Kalau ya ayyuhan nas sangat kasar. Bila ya ayyuhallazina amanu lembut dia. Iza nudiya lis-salah. Apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengerti Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah segala jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Encik Mazuki pun tahulah di Mekah, Madinah, kalau azan saja, sebelum azan saja mereka dah tutup kedai. Zaman saya pergi dulu 2011, azan saja mereka tinggal gitu je kedai. Bila dah makin ke depan ni 2019-2020, azan tutup terus. Memang kena tutup. Mereka fas'au berlumba, bersegera pergi ke solat Jumaat. Kita fas'au, Allah Ta'ala kata fas'au, kita baru nak mandi, baru nak tarik tolak. Baru orang kata pun nak pakai baju, kena yang rukuk pula isap dulu sambil jalan ke masjid, susah lambat pula. Sampai-sampai orang dah penuh, dia balik semula. Muka tak ada pun kecewa, senyum. Bait lain. Sahabat bila dengar fas'au, sini ulama kata bila dengar fas'au ila zikrillah, mereka akan datang awal. Mereka akan masuk ke masjid dengan niat i'tikaf, mereka akan dapatkan saf tamu dan tiatu masjid. Masa lebihan tu mereka akan buat zikir, mengaji. Tuan-tuan, betul lah. Kata guru kami, bersegeralah kamu ke solat Jumaat. Contoh, masuk azan 1:20. Kita datang 12:45 contoh. 12:45 kita datang, kita berzikir, insya-Allah kita akan rasa seronok galik zikir ni sampailah orang Imam Bilal pun sebut subhanallah alhamdulillah wala ilaha nak azan dah. Sebab apa? Waktu itulah kita rasa banyaknya aku zikir. Banyaknya dia tasbih subhanallah, dia Allahumma salli ala. Paling hebat tuan-tuan, berzikir ni paling hebat sekali selawat pada Nabi SAW. 10 waktu pagi dan 10 waktu petang. 10 saja, tak banyak. Bila hari Jumaat paling baik dan hari-hari pada yang lain. Kadang orang tak nampak, selawat lah malas. Ni kita tidur sekejap lagi, selawat. Nak tidur ni selawat. Kalau ada kesempatan bacalah surah sikit, Al-Waqi'ah ke Al-Mulk As-Sajadah contoh. Ini dia antara kelebihan. Sebab tu bila Allah Ta'ala kata ialah bila dengar seruan Nabi SAW hari Jumaat. Kenapa? Kata guru kami, hari Jumaat ni satu hari yang mana Allah Ta'ala dah setting dari dulu lagi, zaman Nabi Muhammad SAW lagi, dah setting bila hari Jumaat, dia jadi perjumpaan atau meeting tergempar orang Islam. Bila? Seminggu sekali. Dia tergempar ni, orang Islam datang je, dengar azan, sebelum azan datang, mereka duduk, mereka taat, dengar sampai habis. Seorang cakap, yang lain dengar. Yang tidur tu ceritalah, alhamdulillah, yang penting dia ada dalam tu tertidur, dia dengar pula apa yang ceritakan. Kira khutbah. Kalau berkhutbah, dia dah baca 4 hari lepas. Dia bersedia. Kenapa? Imam pula dia nak beritahu yang aku baca ni amat hebat cerita yang aku akan sampaikan. Cerita bab ibu bapa, bab macam-macam. So apa? Di Johor, kami pentingkan mendengar titah duli yang mahmuli tuanku nak cerita tentang hari akhirat. Hati sonok tu. Bila kena akhirat, padang mahsyar, macam-macam lagi. Jadi kita duduk Allah Akbar, dengar pun balik. Bila kita balik menceritakan kepada orang lain, maknanya khutbah yang tadi telah diterima. Memang hebat. Baca imam tadi dah baca awal, dia menyampaikan dan makmum dapat, makmum cerita pula pada orang lain. Ini kehebatan khutbah. Hari apa? Hari Jumaat. Kadang orang tak nampak, dia duduk dengar, ada main handphone. Kan saya cerita dua main handphone. Dua handphone tu, tolak ke atas, dia tidur dengan handphone. Rugi. Pakai plekat, baju Melayu,
dalam kocek tu ingat duit penuh, berat, rupanya handphone dua. Dua handphone, tak tahu kenapa, wallahu alam. Sangka baik mungkin projek dia masuk waktu tu, mungkin rezeki. Tapi kenapa tak boleh tinggal sekejap? Samalah kita waktu orang baca khutbah Jumaat tak boleh berzikir. Waktu orang tengah kuliah tak boleh baca Quran dan tak boleh berzikir. Kena dengar kuliah, dengar khutbah. Tapi orang kita bukan nak kata warak, waktu dengar khutbah dia tidur. Ada dengar khutbah berzikir. Padahal waktu dengar khutbah kena ambil. Macam sahabat Nabi dengar Sayyidina Umar dia boleh ulang apa yang Nabi SAW cakap khutbah. Tu para sahabat bila dengar Nabi SAW cakap dia tahu Arab hadis tu macam mana. Tapi kita bila dengar habis. Ittaqullah, dah senyap lah. Lalu saya kata Jumaat ni ada dua golongan. Seorang yang golongan yang khusyuk, satu golongan yang mendengar. Khusyuk ni memang dia bang sampai je ittaqullah, senyap lah. Yang mendengar ni sampai habis dia nak ambil apa cerita hari ni. Itu maksudnya. Perjumpaan umat Islam duduk ramai-ramai, ni apa ramai cerita. Contoh, apa ramai-ramai datang masjid ni? Rupanya nak dengar satu berita, dia kisah pada wahyu Allah Ta'ala disampaikan melalui Jibril kepada Nabi SAW. Apa yang nak dengar cerita hari ni? Nak dengar cerita hari tu yang kita kena duduk, saya kata kena datang awal. Bila datang awal, sampai masjid kita duduk subhanallah, berzikir, sampai kita macam ibarat apa hari ni dengar cerita, apa dengar khutbah. Macam tu. Bila dia dengar khutbah, alhamdulillah, memberikan kesan pada diri dia. So tu bila datang ke masjid awal, hilang segala keduniaan, datang masjid kenapa? Dia nak dapat kesempurnaan hari Jumaat. Itu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata fas'au ila zikrillah wa zarul bai', kenapa dia akan jatuh pada orang beriman? Sebab apa? Orang beriman bila masuk masjid, had dunia dia buang. Had dunia dia buang. Dia buang sebab apa? Dia tahu Allah Ta'ala nak bagi dia kehebatan hari Jumaat, kemuliaan hari Jumaat, pahala pada hari Jumaat. Maka Allah Ta'ala kata tinggalkan jual beli. Jual beli di sini kata ulama, jual beli ni bukan yang niaga emas, niaga buah saja, yang bengkel kereta ke, yang ada kerja orang kerajaan ke, kerja swasta ke, tinggal jual beli maksudnya semua pekerjaan kamu. Tinggalkan semua pekerjaan kamu, yang penting seruan Allah Ta'ala. Iza nudiya lis-salah. Azan dia panggil, dia sukan azan untuk mengerjakan sembahyang, itulah. Kalau kita dengar azan, tak boleh buat apa, tak tahulah. Saya kata diri saya sendiri, tak tahu dah buat apa, cakap apa, sebab apa? Dia pun rasa macam, azan, tadi dah azan, tak apalah. Jumaat, kalau pergi bukan dapat pun orang penuh, kan rugi, sangat-sangat rugi. Memang rugi. Itu di antaranya. Baik, kalau nak terangkan maksud ataupun tafsir surah Jumaat ni panjang. Nanti kita masuk ke tafsir ni, kelas fiqh kita. Baik. Kita tengok lagi antara dalil wajib solat daripada hadis Pulailah daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Solat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib atas setiap lelaki muslim. Setiap lelaki muslim yang dah baligh. Sebab tu sekarang ni ada solat Jumaat kena hadkan 10 tahun ke atas. Datang ke masjid ni kanak-kanak 10 tahun ke atas. Sebab tu kalau kita tengok dimurnikan lagi kalau orang faham. Solat Jumaat ni kita utamakan yang dah baligh. Yang dah baligh, yang berumur. Yang dah baligh lah, senang cerita. Sampai umur 80 ke 100, tiba-tiba dia datang, kanak-kanak dah ada. Tak baligh lagi. Sebab tu kata guru kami, yang paling afdal ni kena ambil yang baligh solat Jumaat. Kena cukupkan. Yang kanak-kanak ada saf dia. Itu kena ada saf kanak-kanak. Tapi kanak-kanak tak nak datang solat 5 waktu, dia datang solat Jumaat. Pelik juga. Boleh, tak ada masalah, tapi utamakan. Kadang budak-budak, kanak-kanak marah juga, dah yang tua pun datang lambat. yang kecil ni pula datang awal. Bila datang, keluar. Sibuk sini. Aku makan garam pada kamu pula dah. Aku sini, aku punya tak boleh. Hak oleh muslimin maksudnya yang dah balik ke atas. Memayis pun boleh, tak masalah. Tapi utamakan kadang-kadang COVID macam ni. Kalau dia lah suatu masjid tu luas, khas untuk anak-anak, jarak tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Jangan pening-pening. Ni ada pula cerita pasal pakai face mask tak boleh, tutup hidung, tak sah. Tu bukan pada mazhab Syafi'i tu. Mazhab Syafi'i kata yang wajib dahi. Kita dah terangkan dulu. Yang wajib dahi. Hidung sunat saja.
Orang Arab kalau tak kena hidung memang tak sah. Yang kata hidung tak sempat cium kapet dah sampai dah hidung dulu. Dahi tak sampai lagi, hidung dah sampai, pancung je. Itu tak ada masalah. Jadi buat kita ni hakun ala kulli muslimin, wajib, memang wajib. Memang wajib. Tuan, sehingga kata guru kami, kalau kampung kamu seorang yang tak datang solat Jumaat, waktu dululah difardukan Jumaat, diberikan Jumaat sepenuhnya, seorang tak datang, berdosa tu kampung. Allah Ta'ala nak azab satu, bukan seorang, Allah Ta'ala azab pada semua kampung. Semua penduduk. Sebab apa? Tidak ada yang di antara orang kampung menasihati. Ajak dia. Sekarang kita malu takut, tak payahlah campur pikiran orang kan. Tak payahlah, biarlah dia. Sebab tu syurga ni dia nak ajak masuk ramai-ramai. Syurga bukan nak ajak seorang-seorang. Dia nak ajak orang semua sekali masuk. Allah Ta'ala ajak semua sekali. Maka kita tegur. Saya pernah banyak dah pengalaman tegur orang marah. Tak apalah. Yang penting kita nasihat, tak ada masalah. Kita pun hakun ni kena ingat, buat pengumuman dalam grup WhatsApp yang kita ada, beritahu tuan-tuan wajib solat Jumaat. InsyaAllah doalah 4 bulan ni ataupun esok pengumuman bila-bila, minta dapat dah sembahyang Jumaat seperti sedia kala. Ingat macam mana Brunei buat. Setiap pagi dibacakan Yasin, dihidupkan malamnya, dihidupkan siangnya masjid, bukan sampai 5 waktu je. Ada orang yang datang. Yang penting untuk sihat lah. Yang sihat semua cantik. Jangan yang sakit jangan datang. Yang sakit ada simptom demam jangan datang. Itu bahaya juga tu. Cuma kita nak yang terbaik datang tu, quality. Kanak-kanak diasingkan belakang, utamakan yang berumur, yang baligh. Itu di antara konsep dia lah. Wajib ke atas orang lelaki muslim. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika baginda berada di atas mimbarnya. Yang bermaksud hendaklah sesuatu kaum itu daripada meninggalkan solat Jumaat atau Allah akan menutup hati-hati mereka, akibatnya mereka akan menjadi golongan yang lalai. Tengok ancaman Allah Ta'ala, kata daripada hadis Nabi SAW, siapa tak datang solat Jumaat, ancaman Allah Ta'ala akan tutup hati mereka. Maka bila Allah Ta'ala tutup hati mereka, maknanya Allah Ta'ala jauh dengan mereka. Bagi dia solat tak ada apa. Dah Jumaat tinggal. Kalau dah Jumaat biasa tinggal, apatah lagi solat-solat lain. Orang yang jaga solat sunat, maka Allah Ta'ala pelihara solat wajib dia. Siapa yang menjaga solat sunatnya, maka Allah Ta'ala pelihara solat wajibnya. Awal waktu, contoh. Kalau siapa yang tak pernah solat sunat, maka solat wajib ni macam-macam. Tak sembahyang lewat, dia tinggalkan terus. Sebab apa? Kalau solat sunat tak pernah solat, 5 waktu apatah lagi. Kalau dah solat tapi sia-sia pula pahala 5 waktu, tak buat apa, tak berjemaah. Ini di antara. Kalau cerita buat solat yang dulu panjang nak cerita. Cuma di sini beritahu hati-hati. Bila Allah Ta'ala tutup hati, dia rasa sembahyang tu macam alah, tak sembahyang pun tak apa, aku sihat, aku ada harta, ingat ancaman Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila-bila Allah Ta'ala boleh tarik harta. Kalau Allah Ta'ala tarik harta, hidup, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tarik, dia mati dengan keadaan yang Allah Ta'ala hina. So tu Allah Ta'ala menggunakan ayat fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Pergilah dan tinggalkan segala perniagaan ataupun jual beli. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak beri kamu hikmah ataupun kehebatan pada hari Jumaat. Bukan Jumaat saja, 5 waktu tu. Dengan solat sunatnya sekali. Itu penting. Ramai orang sembahyang. 90% orang sembahyang qabliyah Jumaat. Solat sunat biasa tu. Tapi 20% saja orang yang sembahyang ba'diyah Jumaat. Sebab apa? Sebab tak tahu, Allahu a'lam. Sedangkan yang selepas Jumaat itulah yang paling hebat. Itu kita kadang, yalah, kita dah belajar ni, yang kita dah belajar, dah disampaikan, maka kita utamakan. Kita utamakan apa? Utamakan solat-solat sunat. Supaya apa? Dilatih tidak pernah tinggal solat sunat, insya-Allah solat 5 waktu kita akan menjaga dengan di awal waktu. Tu hebat tu. So tu kita tengok memang sangat hebat. Kalau kita jaga solat sunat, maka Allah Ta'ala akan pelihara solat 5 waktu kita. Kita boleh, kalau kita boleh bermula dengan tahajud. Para ulama bermula dengan tahajud. Jaga tahajud. Kita tengok ulama-ulama dia jaga, kalau dah biasa buat solat, puasa Isnin Khamis tak akan tinggal kehebatan mereka. Sebab apa? Mereka nampak diiringi solat dengan puasa pula, memang sangat-sangat hebat. Itu di antaranya. Baik,
Allah Ta'ala dalam kitab ni juga beritahu hikmah pensyariatan solat Jumaat. Solat Jumaat yang disyariatkan itu mempunyai hikmah dan faedah yang banyak. Dalam ruangan ini tidak dapat dimuatkan secara terperinci. Antara hikmah yang terpenting ialah orang Islam qaryah di masjid sekali dalam seminggu. Hikmah solat Jumaat, tuan. Kita datang Jumaat, kita tak kenal siapa pun. Tak kenal pun. Jadi kita datang Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Contoh dululah, sekarang tak boleh salam. Assalamualaikum, buat gini. Kita kenal nama ya Allah, siapa tak pernah kenal. Tapi dah lah tak kenal. Tiba-tiba azan tu datang, semua dengar. Sebab apa? Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala tak hantar WhatsApp. Allah Ta'ala tak hantar mesej. Allah Ta'ala tak hantar dekat Telegram. Tapi Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala panggil dengan seruan azan. Maka bila azan je, Jumaat, orang semua datang dengan rela hati. Orang yang datang awal tu, dia datang dengan rela hati. Ada orang datang awal nak tidur dulu tau. Tak boleh juga. Datang awal dengan rela hati, yang datang akhir tu gelisah hati dia. Kenapa? Dia akan cakap, ni biar aku datang lambat sikit lah. Sebab khutbah panjang, semayang lagi. Ada yang tu. Yang datang awal dia kata, sedap tidur, aircon. Pula dah. Jadi benda dunia datang sebab apa? Nak rasa kemanisan, hikmah pada hari Jumaat tu macam mana. Sikit lagi. Di situlah mereka boleh menerima nasihat untuk menyatukan, menguatkan kesatuan dan perpaduan mereka serta tolong-menolong sama mereka. Mereka akan peka dan mengambil berat terhadap peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka pada setiap minggu. Kehadiran mereka dapat menguatkan hubungan dengan pemimpin besar mereka, ini imam yang bertindak sebagai khatib atau penasihat. Tengok. Ini di antaranya. Allah Ta'ala buat kesatuan. Situ dah Allah Ta'ala tunjuk dah kesatuan. Muafakat orang Islam kat situ. Muafakat kat situ dengan datangnya ramai, bila imam baca khutbah, semua diam. Imam sembahyang angkat takbir, semua ikut. Kan kesatuan hebat tu Allah Ta'ala tunjuk. Itu di antaranya. Justru hari Jumaat adalah perhimpunan mingguan kerana pada hari itu orang Islam dapat bertemu dalam satu kumpulan bersama-sama pemimpin mereka, iaitu imam dan khatib. Sebab itu Allah SWT berkali-kali mengesa orang Islam hadir untuk solat berjemaat, bersolat Jumaat pada hari tersebut dan memberi amaran kepada yang meninggalkannya atau memandang ringan terhadapnya. Perkara-perkara tersebut telah diterangkan sebelum ini dan akan dijelaskan nanti. Hal ini cukuplah kita merenung sabda Nabi SAW. Man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat kerana meringan-ringankannya, maka Allah SWT akan menutup hatinya. Baik, kita tengok. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat kerana meringan-ringankan, maknanya dia tak ambil endah langsung. Alah, Jumaat tak Jumaat, minggu depan ada lagi. Alah, biarlah. Kalau Jumaat tak sembahyang, tak lagi waktu lain. Jumaat menggantikan Zuhur. Maka kata Nabi, 3 kali Jumaat, Allah tutup pintu hati dia. Pandang. Dicatat tapi Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala biarkan dia jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia kata sini tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Dia mengambil ringan. Tak payah datang, tak apalah, minggu depan ada Jumaat. Kalau minggu depan tu mana, kalau kita ada macam mana? Kalau tak ada, itulah Jumaat terakhir. Tak sembahyang pula, Allah Ta'ala tanya. Nyawa ditarik pada hari Jumaat, tak sembahyang Jumaat. Mati waktu tu main game, habis. Contoh. Maka di sini dia beritahu kepada kita bahawa jangan ambil ringan tentang solat Jumaat. Juga solat 5 waktu yang lain, supaya apa? Solat itu datangnya pada Allah. Allah Ta'ala fardukan. Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada pada umat lain. Umat Nabi Muhammad SAW 5 waktu daripada 50 potong. 5 waktu Allah Ta'ala berikan pada kita supaya apa? Gunakanlah sebaik-baiknya. Inilah di antara orang kata apa, hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi tunjukkan bahawa turunnya dengan lantiknya Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka diturunkan berbagai-bagai wahyu dan hikmah pada Nabi SAW
disampaikan pula kepada umatnya supaya apa? Umatnya menjadi umat yang terbaik dan Nabi nak jumpa umat-umatnya dalam syurga. Siapa umat Nabi? Kita semua. Jadi tuan-tuan, saya kata cukup sekadar itu sampai hikmah pensyaratan solat Jumaat. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk pada syarat wajib solat Jumaat dan sedikit hikmah daripada kitab lain berkenaan dengan persyaratan solat Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat rasa kehebatan hebatnya Jumaat ni pada hari-hari yang lain dalam kuliah kita dalam bab fiqh insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama. Dia lambat sikit lah, line kita agak slow kan. Okey, apa pun terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita Betul. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Sama-sama. sesi yang akan datang insyaAllah. Okey Ustaz. Assalamualaikum.